Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya di channel YouTube saya pada hari ini. Terlebih dahulu, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun subscribe channel YouTube saya dan juga sentiasa memberikan komen, pandangan dan share kepada rakan-rakan anda di luar sana untuk kita perluaskan informasi dari masa ke semasa yang setiap hari kita berikan kepada anda semua. Begitu juga dengan rakan-rakan yang telah pun follow akaun TikTok saya. Yang pertama dan yang kedua, saya ada dua akaun ya, tapi nama yang sama lah. Saya tak pernah ubah nama supaya tidak mengelirukan ya teman-teman semua. Jadi terpaksa buat lebih akaun sebab beberapa kali ya kena sekat, kena bawah tahanan IASA dan sebagainya. Jadi apa pun ya, terima kasih dan penghargaan saya berikan kepada anda yang telah mengikuti kedua-dua akaun TikTok saya tersebut. Saya sekarang ni ada masanya saya akan membuat live di TikTok, ada masanya saya akan buat live di akaun YouTube ya, supaya kita akan perluaskan lagi maklumat ya, pandangan, cadangan, kritikan, komen dan sebagainya lah ya, melalui dua saluran iaitu TikTok dan juga di YouTube. Di samping itu blog saya juga masih aktif walaupun sekarang ni agak kurang ya orang mengikuti blog. Ini zaman-zaman dulu ni, zaman-zaman tidak ada TikTok, Twitter, Instagram ya. Jadi banyak maklumat waktu itu orang baca melalui blog. Tapi walau bagaimanapun saya masih lagi aktifkan blog saya, tapi cuma tidak banyak menulis lagi. Saya banyak share kan apa yang saya tulis di Facebook, apa yang saya tulis di YouTube ya, saya akan share di dalam blog saya. Kerana blog saya ni kebanyakannya yang mengikuti blog saya ni adalah rakan-rakan otai-otai lama dulu, yang hidup zaman-zaman blog dulu kan, zaman-zaman orang tengok laman Marhan ya, website laman Marhan lah, Fir'aun lah, Mazalim lah, Terengganu Kita lah, macam-macam ya, blog zaman-zaman dulu, zaman era reformasi khususnya. Jadi masih ada lagi rakan-rakan kita yang masih ikuti blog berkenaan. Jadi untuk tidak menghampakan, saya masih aktifkan blog tersebut. Dalam masa yang sama kita harus sedar bahawa zaman dah berubah, teknologi semakin canggih, orang telah mula mendapatkan maklumat melalui TikTok ya, melalui YouTube live, macam-macam lah, Clubhouse pun ada, macam-macam saluran yang ada ya, Twitter Space pun ada. Jadi di situlah kita akan mengambil faedahnya, di mana kita akan menyalurkan maklumat kita supaya masyarakat ya, tidak lagi mempunyai alasan kata mereka tidak tahu maklumat politik dan sebagainya, sehingga kan akhirnya mereka membuat keputusan yang salah setiap kali menjelang pilihan raya. Okey, hari ini saya cuma nak ulas satu tajuk saja. Kalau sempat mungkin saya akan ulas satu atau dua tajuk lah. Tapi yang utamanya hari ini saya cuma nak ulas, kalau kemarin saya ulas pasal apa ya? Pasal Sadiq Sagaraga ke? Atau bukan. Kemarin saya ulas pasal MP Ketereh. MP Ketereh yang bercakap dalam parlimen, dia mengungkit-ungkit tentang sumbangan dia kepada mangsa-mangsa ataupun waris-waris yang meninggal dunia, yang beliau lawati, yang beliau ziarahi. Ya, beliau juga mengungkit-ungkit tentang sumbangan dia kepada orang jemput dia pergi majlis perkahwinan, dia berikan sumbangan. Ada kematian, dia melawat, dia berikan sumbangan. Jadi dia ungkit-ungkit benda itu dalam parlimen, saudara. Itu yang saya ulas baru ini. Ya. Ada parlimen Ketereh lah tu. Bekas tentera pula tu, pegawai pula tu. Ya. Oh, memalukan, cukup memalukan. Kalau saya nak ulas panjang lah. Tapi saya tak ulas panjang lah kemarin. Saya ulas dalam 20 minit gitu. Malu nak ulas panjang, saudara ya. Malu, saya bekas tentera, saya malu lah ya, apabila pegawai tentera, pegawai bekas tentera yang masuk politik, yang kononnya nak memperjuangkan nasib rakyat ya, tiba-tiba bercakap dalam parlimen bukan berkenaan dengan kebajikan tentera, bukan berkenaan dengan kebajikan ya, seluruh rakyat di kawasan Ketereh,
Dia cerita tentang diri dia, betapa deritanya dia. Dia kata terpaksa keluar duit poket sendiri bagi derma kepada keluarga yang telah pun meninggal dunia. Betapa deritanya saya, katanya, setiap kali ada majlis perkahwinan, orang jemput saya terpaksa bagi sumbangan. Ya? Dia cerita kat parlimen. Saya ingatkan dia sebagai MP Ketere, ya, orang yang bijak pandai, sebab tu dia jadi pegawai dalam tentera. Tentulah dia bijak, kan. Jadi saya ingatkan dalam parlimen dia menceritakan tentang permasalahan masyarakat di Ketere. Ya, dalam parlimen ceritalah, cepatkan sikit atasi masalah air kami di Ketere. Kami masyarakat di Ketere sekarang dah tak layak dah nak gali tanah ambil air. 33 tahun ya, kami di bawah perintah negeri PAS. Dan hari ini perintah lagi baru-baru di PN, kita bagi lagi PAS perintah, ya, untuk nak dapatkan bekalan air. Kami bukan nak Islam sahaja, kami nak juga air. Sebab dalam Islam ini air itu penting. Air itu melambangkan kebersihan. Islam mementingkan kebersihan. Jadi kami bukan nak Islam saja, kami nak air. Sebab bila ada air, kami boleh minum, boleh sihat badan, bertenaga untuk lakukan ibadah. Dengan air kami boleh bersuci untuk melengkapkan syarat-syarat kami dalam ibadah. Sebab itu kami pentingkan air. Sepatutnya ahli parlimen Ketere cakap macam tu dalam parlimen. Ya. Ataupun ceritalah masalah jalan raya di Ketere ini sempit, berlubang, rosak, lampu jalan tak ada, kemalangan berlaku. Ceritalah macam tu. Ataupun di Ketere ini kurangnya sekolah-sekolah. Ya, penduduk dah ramai, sekolah berkurangan. Buat universiti kat Ketere sebab di Ketere ada ramai cerdik pandai. Buatlah satu komplek belia sukan untuk budak-budak main di Ketere, ramai anak remaja nak main bersukan. Sepatutnya itu diceritakan dalam parlimen. Tetapi dia cerita tentang saya keluar duit ziarah orang mati. Saya keluar duit bagi sumbangan kepada orang yang majlis perkahwinan jemput saya. Jadi kerajaan bagilah peruntukan pada saya. Ini yang dibawa dalam parlimen. Kau nak bagi sumbangan pada orang mati pun, kau nak suruh kerajaan bayar. Nak claim. Ramai orang kampung yang Noel Getah, dia bagi sumbangan juga kepada warisi mati. Bagi juga duit kepada majlis perkahwinan sebagai derma ikhlas. Mereka tak pernah claim pun, saudara. Penuhi getah saja pun. Kamu tu ahli parlimen, gaji kamu banyak mana? Allowance kamu banyak mana? Ya? Tak kira lagi pencen pegawai lagi kan? Malu. Jadi cukup situ, saya dah ulas dah 20 minit. Selalu yang tak tengok lagi boleh ikuti dekat channel YouTube saya. Saya ada ulas tentang ahli parlimen Ketere ini. Hari ni saya nak ulas pasal apa? Saya nak ulas pasal bos dia pula. Siapa dia? Lebih Hadi, Presiden PAS. Dalam parlimen juga. Ya? Ini bukan calang-calang orang, saudara, yang bercakap dalam parlimen ni. Satu ahli parlimen Ketere, bekas pegawai tentera. Hari ini Presiden PAS. Saya nak ulas dalam ucapan dia. Suatu dia membahaskan, ya, tentang pembentangan RMK. Dia cerita apa? Dia cuba nak kaitkan dengan DNAA Zahid. Ini banyak ni. Ini modal besar pemangkang ni dalam parlimen. Ya, apabila Zahid dibebaskan tanpa dilepaskan ataupun disebut DNAA ini, maka bagi pemangkang inilah lauk kita yang paling enak untuk kita bawa dalam parlimen. Ya. Rupanya tak sempat lauk itu nak dihidangkan. Masalah itu kerajaan telah pun selesaikan dengan begitu baik apabila kita sendiri melalui Kementerian Undang-Undang, ya, kita memperkenalkan undang-undang iaitu memisahkan kuasa, ya, peguam negara dengan pendahulu raya. Ini yang akan kita bentangkan. Belum parlimen bersidang pun kita dah siapkan draft. Supaya apa? Supaya di masa akan datang tidak ada lagi kes-kes yang seperti ini. Ya, tidak ada lagi kes-kes bila dah ada prima facie, dah ada hujan, tiba-tiba ada peguam negara keluarkan satu dokumen sulit, ya, tentang menyatakan bahawa tidak ada, tak sepatutnya ada pendakwaan. Dah kemudian baru sampai bukti-bukti ini. Ya, ini menunjukkan satu bentuk daripada awal lagi ada yang tak kena. Ya, daripada awal lagi ada yang tak kena. Sebab apa? Sebab di zaman-zaman dulu semua kita faham bahawa sistem ini kebanyakan dikawal oleh orang-orang politik. Sebab itu ada orang yang tertangkap, ada orang yang terlepas. Ya?
Jadi sekarang ini pembangkang tak boleh sebut. Sebab zaman dia pun ada yang dilepaskan. Lagi banyak saudara di zaman PN ini. Tapi mereka tutup mata. Haji Hadi tutup mata dan pekakkan telinga. Kenapa? Waktu itu dia kerajaan. Waktu itu dia kerajaan. Tak timbul pun isu DNAA ni tidak ada dalam Islam. Tak timbul waktu itu. 33 bulan dia jadi kerajaan. Tak timbul. Bahkan parlimen pun ditutup. Sebab itu saya nak bagi tahu PN, hari ini jangan menyalak tentang demokrasi. Sebab kamu menutup pintu demokrasi. Ya, kamu menutup pintu itu. Waktu kamu jadi kerajaan, lambang demokrasi dalam negara kita adalah parlimen. Mana-mana negara yang menutup parlimen, bermakna dia menutup ruang-ruang demokrasi. Dan ini berlaku di zaman kamu, wahai PN. Hari ini jangan menyalak dalam parlimen tentang demokrasi. Terus juallah ayat Al-Quran dan hadis nak ceritakan tentang demokrasi ataupun keadilan. Sebab kamu bila waktu jadi kerajaan, kamu yang menutup ruang-ruang ini. Bila kamu jadi kerajaan, kamu juga yang membebaskan beberapa orang dengan DNAA ini. Bahkan hari ini, pengurusi Perkhidmatan Nasional pun dibebaskan. Apa masalah? Apakah kita nak berdemonstrasi dengan bebasnya kes Muhyiddin? Yang satu kes lagi tu yang baru-baru ini. Kita tak demonstrasi, saudara. Kita menghormati apa yang mahkamah putuskan. Ramai lagi di zaman waktu itu. Musa amannya bebas, ya, tanpa dilepaskan. Ya, zaman mereka di kerajaan Tengku Mansur. Ramai, saudara. Ya. Sebab itulah bawah kerajaan Madani ini, bawah PMX ini, kita tak mahu perkara-perkara macam ini berbangkit. Kerana akan ada pemimpin yang mengambil kesempatan di atas perkara macam ini. Sebab itu apa kita buat? Kita sekarang tengah bentangkan, iaitu memisahkan, ya, mengasingkan kuasa, ya, pendakwa raya dengan peguam negara. Supaya mereka tidak ada lagi. Dah sampai ke peringkat ini, tiba-tiba ada satu dokumen mengatakan, ada satu surat, ya, yang bocor mengatakan sepatutnya kes ini tidak perlu didakwa, kurangnya kita ada kekurangan bukti. Ya. Bila sampai ke tahap itu, baru ada muncul perkara-perkara seperti ini. Ya, saudara. Kalau kita sendiri pun orang yang dituduh, ya, dah dikatakan ada prima facie contoh. Dan kita nak kata apa? Terpaksa hadapi pembicaraan. Tiba-tiba di akhir hujung-hujung ada orang atau maklumat yang kita tahu bahawa ada bukti kukuh untuk kita bela diri kita. Kita tahu kita tidak bersalah, tetapi kita tidak cukup bukti untuk membuktikan kita tidak bersalah. Ya, maka kita hadapi. Tiba-tiba di penghujungnya ada orang yang beri maklumat kepada kita atau membuktikan kepada kita bahawa kamu memang tidak bersalah. Ada orang yang mengenai kamu dan kita tahu apa tindakan kita. Apakah kita kata, teruskanlah, saya tak peduli, ya, bukti baru ni ketepikan. Nak buat macam mana, dah takdir saya dah dihadap. Tak boleh, saudara. Sudah pastilah kita akan mengambil bukti baru itu dan kita mohon kepada pihak mahkamah, oleh penjual pendakwa raya, kita mohon supaya diteliti balik kes ini. Wajar atau tidak diteruskan kes saya. Sekarang ni saya ada bukti baru ni. Ya, bukti baru ini. Apakah bukti itu direka atau tidak? Siasatlah. Ya, jadi inilah yang berlaku, saudara. Sebab itu dia dibebas tanpa dilepaskan, supaya siasatan boleh dilakukan kepada apa yang diragui itu. Bahkan keterusan kerajaan Madani, apabila kita mengatakan peguam negara akan dijemput untuk memberikan keterangan mengapa apa yang terjadi kepada kes Zahid ini. Begitu sekali kerajaan Madani melayani. Sebab kita sendiri nak maklumat. Kita sendiri pun nak penjelasan dari peguam negara. Kita harus ingat, peguam negara yang buat keputusan itu adalah peguam negara di zaman PN jadi kerajaan yang nanti. SPRM pun di zaman kamu. Macam mana kamu nak tuduh Anwar terlibat? Lainlah zaman Atuk Saka dulu. Dia jadi Perdana Menteri, dia tukar habis semua. Pusurujaya SPRM tukar, peguam negara dia tukar, ketua hakim tukar, ketua polis negara pun dia tukar. Sebab dia nak kontrol semua ni. Supaya mereka-mereka ini akan jadi robot kepada Maha Firaun ini. Itu zaman dulu, saudara.
Masuk Muhyiddin, macam tu juga. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, saudara sebut dengan saya, ya, siapa yang ditukar selepas dia angkat sumpah? Tak ada. Pegawai negara baru ini habis tempoh kontrak habis. Itu pun Anwar sambung 6 bulan. 6 bulan supaya diselesaikan apa kes yang tak patut, yang tak boleh dia tinggalkan. Anwar tak mahu ada kes-kes yang berat ditinggalkan pada zaman dia apabila pegawai baru dilantik nanti. Kamu dah buat satu kes, selesaikan. Jangan berbebankan orang datang yang akan ambil alih nanti. Sebab itu tambah lagi 6 bulan kamu selesaikan. Aku tak mau campur, kata Anwar. Jadi sekarang ini pegawai negara baru dah lantik dan dia tidak terlibat pun dalam kes-kes yang seperti ini. DNA ini belum lagi. Ya, dia baru beberapa hari masuk pejabat. Ya, itu pun dalam jawatankuasa yang yang akan dibentuk nanti, ya, akan memanggil pegawai negara yang lama dengan pegawai negara yang baru untuk mereka beri penjelasan. Bagi itu telusnya, walaupun kerajaan sebenarnya tak perlu buat pun. Kerajaan dulu pun tak buat. Tak buat, saudara. Zaman Fir'aun dulu pun tak buat. Ya? Zaman Abah Din Cirit pun tak buat. Ya? Tapi kerana dia nak kerajaan Malaysia Madani ini seperti kerajaan malaikat, ya, nampak baik semua, okey, kita layan. Kita buat. Itu pun mereka nak berimpun, kata kerajaan Salim. Bayangkan kehabisan modalnya puak-puak ini. Mereka belum minta lagi, kita dah tunaikan. Ya, bentuk jawatankuasa, kita akan panggil pegawai negara, beri penjelasan. Ya, kamu tuntut tu, sebelum kamu tuntut pun kita dah panggil dah. Ya, pimpinan amanah DAP dan beberapa pimpinan PKIAT juga menggesa supaya pegawai negara bagi penjelasan. Tak perlu kamu tuntut. Kami dan PH pun dah setuju nak panggil. Ya, seperti mana undi percaya pada Anwar dululah. Ya, kamu nak cabar Anwar buat undi percaya. Tak sempat cabar lagi, Anwar kata tak payahlah Din Cirit, aku sendiri akan usulkan undi percaya pada aku. Tapi bila dia buat, dia tak mengundi pun. Tak mengundi pun, dia nak cabar je. Dia ingat Anwar penakut. Samalah kes ini pun. Nak cabar konon. Belum sebab cabar, kita dah buat dah. Kita dah jemput dah. Ya? Seperti mana yang disebut dalam parlimen. William Leong sebagai pengurusinya. Kita akan jemput pegawai negara yang lama dan yang baru bagi penjelasan. Apa lagi kamu nak? Maka bangunlah lebay hadi dalam parlimen. DNAA tiada dalam Islam. Ya? Bila tanya lagi, haram, berdosa. Undang-undang yang tiada dalam Islam itu tak boleh buat. Ya? Sebab tiada dalam Islam. Inilah apabila jadi ada parlimen kerak ponteng. Ya, banyak tentang, ya, isu-isu perlembagaan negara, undang-undang yang dia tidak tahu. Ya. Bila kerak ponteng, ini masalah dia. Bila sesekali datang penyaman, keluar perkataan-perkataan mengarut. Lebih baik kamu ponteng, wahai Hadi, daripada kamu datang mengeluarkan perkataan seperti ini, hujah-hujah yang sebodoh ini. DNAA tiada dalam Islam, kata dia. Kalau betul, saya nak tanya Hadi lah, ya, sesuatu undang-undang yang tiada dalam Islam, apakah ianya haram dilaksanakan? Benda tak ada dalam Islam, tak ada, ya, tak ada dalam Islam. Tetapi kalau buat, apakah haram hukum dia? Ya, tiada dalam Islam, tapi kalau kita buat, ya, sepatutnya kita pegang kepada undang-undang asas fiqh lah. Sesuatu perkara itu asalnya hukum dia harus. Semua perkara, ya, hukum asalnya adalah harus. Sehingga kita datangkan satu dalil, ya, satu nas, ya, yang mengharamkannya atau menghukum selain daripada harus. Baru dia akan jadi hukum yang sebenar. Sama ada haram, harus, makruh. Ya. Kalau tidak dapat diadakan, maka hukum dia harus. Takkan itu basic. Haji Hadi tak tahu. Maknanya, walaupun tidak ada DNAA itu secara terperinci disebut dalam Al-Quran, apatah lagi negara kita bukan negara yang ikut seperti mana undang-undang 100% Al-Quran. Ya. Tak ada negara dalam dunia ini yang 100% ikut
undang-undang Al-Quran, sebab undang Al-Quran ni dia syumul, dia meluas. Ya. Benda yang tidak ada dalam Al-Quran tidak semestinya haram, kecuali kamu mendatangkan satu nas atau dalil untuk mengharamkannya. Satu. Yang kedua, kalau betul dia tidak ada dalam Islam ataupun tidak boleh dilaksanakan, saya nak tanya Haji Hadi, dalam elemen syariah negeri Terengganu, ya, tahun 2001, tak salah saya tahun 2001, Seksyen 103 tak salah saya, ya, di sana juga ada satu perenggan yang menyebut tentang berkaitan dengan DNAA ini, di mana pihak pendakwa boleh menarik kes sesiapa mana pihak pun pada sebilang masa, pada sebilang peringkat selagi keputusan belum diputuskan. Itu ada dalam elemen syariah Terengganu. Tahun bila? Tahun zaman Haji Hadi jadi Menteri Besar. Dia jadi Menteri Besar pun, dia luluskan satu undang-undang DNAA ini. Jangan lupa jadi. Kamu datang ke Parlimen hari ini nak cerita DNAA tidak ada dalam Islam, tak boleh nak laksanakan, tapi zaman kamu jadi Menteri Besar Terengganu, kamulah yang meluluskan undang-undang itu untuk undang syariah negeri Terengganu, di mana pendakwa boleh menarik kes pada bila-bila masa, di mana-mana peringkat, sekiranya dapati kes itu tidak kuat, ataupun ada bukti-bukti baru, ataupun ada keterangan baru yang menyebabkan pendakwa raya kata kena tarik kes ini. Ada benda tu peruntukan dalam undang negeri Terengganu. Zaman bila diluluskan? Zaman Haji Hadi Menteri Besar. Sebab tu saya nak beritahu on. Jangan terus telan apa yang disebut oleh Haji Hadi. Dia ni dah tua, saudara. Nak kata tua, taklah tua sangat. Saya rasa sebaya dengan Anwar Ibrahim. Tapi kalau tengok cara dia berjalan, fizikal dia, berjalan pun 3 selender, saya rasa dia ni lebih uzur daripada Anwar walaupun umur sama. Ya, Anwar cergas. Kita yang lebih muda sikit pada Anwar ni pun, kalau berjalan dengan Anwar tertinggal kita. Dia jalan laju saja. Tetapi kalau disuruh dua manusia ini, Anwar Ibrahim, Haji Hadi, yang sebaya umur ini, start belum berjalan kaki, kan? Saudara sini boleh agak siapa yang akan ke depan? Ha? Orang yang cergas seperti Anwar Ibrahim dengan orang yang jalan 3 selender ni, ya, kita suruh dia jalan. Itu dari segi fizikal. Mental kita tak tahu lagi. Alhamdulillah setakat ini Anwar masih Allah pelihara kesihatan dia. Ya, kalau pergi hospital pun hanya rawatan gigi. Tapi Haji Hadi ni berapa kali dah pergi IJN. Ya, itu penyakit kesihatan, kesegaran ini Allah punya kuasa. Allah beri kepada sesiapa yang dikehendaki. Bermakna mental tak sama. Mental Anwar Ibrahim tak sama dengan Haji Hadi. Sebab itu, apa yang keluar daripada mulut Haji Hadi ini jangan terus telan. Ya. Boleh tanya dia balik. Kalau berani bertanya mana? Tanya Haji Hadi, wahai Tuan Guru Al-Marangi, baru ini saya dengar Tuan Guru kata DNAA tidak ada dalam Islam. Saya dengar dalam Parlimen, ya, Tuan Guru sebut DNAA tidak ada dalam Islam. Cuma saya nak tanya, wahai Tuan Guru Haji Hadi Al-Marangi, dalam elemen syariah negeri Terengganu, sewaktu Tuan Guru jadi Menteri Besar Terengganu, kenapa diluluskan benda yang sama? Apakah ketika itu tidak turun lagi wahyu mengharamkannya? Apakah ketika itu Tuan Guru jumpa nas untuk menghalalkannya? Dan sekarang Tuan Guru lupa tentang nas itu. Kalau ada sesiapa walaon tanya, sila tanya Haji Hadi. Saya nak dengar jawapan dia. Ya? Cuma hati-hatilah, takut saudara tanya lain, dia jawab lain. Macam dalam Parlimen baru ini. Kan? Orang tanya tentang apa hukumnya merampas kuasa mandat rakyat, dia jawab apa? Oh, dalam demokrasi kita boleh jatuhkan kerajaan pertama, hendaklah dengan SD. Dia lupa bahawa SD mana laku lagi. Sebab itu jangan datang ponteng Parlimen. Dalam Parlimen dah luluskan akta dapat parti, bermakna SD ini tidak ada nilai pun. Tapi Haji Hadi masih guna hujah itu. Dalam Parlimen kita ada 3 cara. Pertama melalui SD, ubah kerajaan. Yang kedua melalui apa dia kata? Usul undi percaya atau tidak percaya dalam Parlimen. Yang ketiga melalui pembebaran Parlimen. Oh, dia bercakap macam dia pakar undang-undang.
Tapi dia lupa. Dia sebut tentang SD itu, saudara. Tak benda, dah diubah undang-undang atau lambat parti. Sebab itulah Muhyiddin kecewa baru-baru ini. Selepas PIU 15, ya, dia dah kumpul SD macam-macam, tiba-tiba tak jadi Menteri. Haji Hadi penuh confident dan percaya kepada SD, dah cukup jumlah. Lebih dari cukup. Dia percaya SD lah tu. Tu jadi dia. Sebab tu sampai hari ni meroyan nak jadi kerajaan. Ya. Waktu Perak dulu dirampas, ya, pengkhianatan 3 adun di Perak, waktu itu hukum dia haram, jatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat, haram kata PAS. Sebab apa haram? Sebab Wabi Nizar tu PAS, Menteri Besar dia PAS, jatuh, hukum dia haram. Waktu dia bersama dengan puak-puak lain rampas mandat rakyat, kerajaan PH dulu, ya, hasil daripada langkah Sheraton halal pula. Sebab ada 3 cara katanya. SD, ya, undi usul percaya dan bubar parlimen. Tengok pegangan Haji Hadi. Yang sebenarnya apa Haji Hadi sebut itu, semuanya telah pun mengabsahkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim hari ini. Pertama yang Haji Hadi sebut SD. SD ni memang tak laku. Yang laku apa dia? Atau lambat parti. Yang laku apa dia adalah gabungan parti-parti politik, ya, secara unblock, ya, untuk menyokong kerajaan Perdana Menteri. Jadi Anwar mempunyai ini sokongan Barisan Nasional, GPS, JRS, dan Anwar jadi Menteri. Itu satu. Yang kedua, Haji Hadi sebut apa? Kerajaan ditentukan melalui usul undi percaya dan tidak percaya. Anwar telah lakukan. Walaupun Muhyiddin dah cabar, tak sempat Muhyiddin nak cabar, Anwar kata tak payah cabar, saya sendiri akan usulkan usul percaya. Dan dilakukan dalam parlimen. Anwar tak tutup parlimen. Walaupun dia tahu ada cubaan untuk test, kuasa atau test sokongan terhadap dia, Anwar tak tutup bahawa Anwar percepatkan sedengan parlimen. Dia sendiri bawa usul. Bila usul percaya kepada beliau dilakukan, puak-puak lebay ini semuanya macam buruk jinak, terkebil-kebil biji mata, tak mengundi pun. Tapi dia yang cabar. Bila usul dibacakan, terkelip-kelip biji mata macam buruk jinak. Tak mampu nak lawan. Jadi Anwar lulus. Yang ketiga, pembaharan parlimen. Pembaharan parlimen lagi 4 tahun lah, tunggulah. Yang sibuk hari ni lompat katak bulan Ogos, 30 Ogos, 40 Ogos nak jatuh kerajaan. Oh, tunggu pula Pilihan Raya dipulai bulan September nak jatuh kerajaan. Tak juga jatuh. Sekarang ni tunggu 16 September nak berhimpun pula. Macam-macam usaha nak dilakukan hanya untuk mendapatkan kuasa. Ya? Jadi walaupun di bawah, jangan kita terperangkap dengan puak-puak ini sehingga kita yang rugi. Negara kita yang rugi. Sentiasa bermain politik tak kira bila-bila masa. Sebilang masa nak cerita pasal politik. Apa yang kamu nak kerajaan dah buat itu pun kamu nak jadikan, ya, modal untuk kamu mengharakan negara ini. Ya. Seperti mana yang saya sebut, ya, kata nak berhimpun dan sebagainya. Ya. Apa lagi yang kamu nak? Tentang kes Zahid, okey, kita ikut program negara, ya, akan bagi keterangan apa masalah dia, apa yang kita takut. Ya. Yang takut tu kamu. Waktu kita nak bentang laporan audit, ya, laporan audit PAC dulu, kamu cabut lagi. Sebab apa cabut lagi? Kamu takut waktu kamu kerajaan tu terdedah semua perkara. Nak kita telus kononnya. Bila kita buat telus, kamu cabut lagi. Hari ni macam tu lah juga. Ya. Nak kes Zahid saja dibincangkan. Kes Muhyiddin bebas tak nak bincang. Kes sebelum ini, Ustaz Nasruddin Maisa dulu, ya, bebas tanpa dilepaskan juga. Bekas Timbalan PAS, Presiden PAS dulu, bebas tanpa dilepaskan juga. Pernah nak bincang dalam parlimen. Itu Syahidan Kasim, kes cabul budak tu, kes cabul budak, dia dibebaskan tanpa dilepaskan. Apakah kita nak bahas isu Syahidan Kasim dalam parlimen? Tapi kenapa Zahid saja? Sebab memang kamu sakit hati dengan Zahid. Kerana Zahid lah yang menambah sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Itu aja. Kalau Zahid belah kamu, mulut Zahid pun kamu suap makan. Tak percaya tu contoh Google. Ada gambar Haji Hadi suap Zahid makan. Kalau Zahid belah dia, beres. Zahid lah malaikat. Tapi kalau Zahid melawan dia, sampai ke peringkat ini, saudara, dia nak adili Zahid. Apakah itu adil? Ya? Bila kamu tak pernah tuntut. Syahidan Kasim tu, cuba bahas dalam parlimen tentang dicabul budak tu. Kita pun tak nak, ini benda mengaibkan. Kita tak mau, biarlah putus oleh mahkamah, habislah. Apa kita nak cerita lagi dalam mahkamah? Takkan kita cerita pasal Zahid raba budak itu, pegang bau, pegang perut, pegang pusat budak tu. Takkan nak cerita dalam parlimen.
Ya, apa akhlak? Tak ada akhlak ke kita? Tapi akhlak lepas ini lebih teruk, saudara. Lebih teruk. Sebab itu, kenapa? Kerana dendam peribadi, emosi yang sebenarnya menguasai diri, sehingga mereka dilihat seperti tidak ada lagi iman dalam jiwa masing-masing, termasuk dalam jiwa lebay hadi itu sendiri. Ya, okey, cukup sampai di sini. Setengah jam jugalah, ya, untuk cerita pasal lebay hadi aja. Tapi apa pun, terima kasih kepada anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.